Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, buka simpulan lidahku, mudah-mudahan mereka memahami ucapanku. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita boleh bertemu, dan pertama sekali kita dengar firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Adakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Saiful Ismail selaku mudir ataupun kiai di sini, Bapak Iman, Bapak Muhammad, Jadi Muhammad, seterusnya semua bapak-bapak, dan juga tidak dilupakan saudara saya, sahabat saya Ismail, ataupun Muhammad Masyrik Al-Idrus bersama dengan saya, dan juga Rektal, semua santri yang saya kasih sekalian. Jadi alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini saya sampai sekali lagi ke NTT. Saya pun tidak tahu bagaimana saya boleh jumpa dengan NTT, ada dalam kepala orang sampai sini. Cuma tadi Bapak Muhammad tanya bagaimana boleh kenal dengan Ismail. Jadi cerita tu 5 tahun, dan cerita yang panjang, tapi dipendekkan tadi. Dipendekkan bahawa memang satu benda yang tidak tergambar pun di dalam pemikiran ataupun di dalam perancangan saya untuk sampai ke sini, tapi Allah telah takdirkan kita berjumpa dan juga bertemu. 3 tahun kemarin saya pernah sampai ke sini, ke Lembata, di daerah Lembata sana. Macam-macam nama saya pun susah nak ingat, lama Tera lah, Laran Tuka lah. Jadi nama ini agak asing, agak aneh di Malaysia. Ya, tapi itu saya tanya orang-orang sini, nama ini nama daripada suku apa? Jadi Araimu lah, Rama, macam-macam lah, betul lah semua saya tu. Tapi ini satu pengalaman yang berharga dan juga berguna kepada saya. Jadi bapak-bapak semua dan juga adik-adik semua, saya ni datang daripada Malaysia, jauh dekat dengan Thailand. Maksudnya daripada ujung Malaysia, sekarang saya berada di ujung Indonesia. Jadi perjalanan tu ribu-ribu kilometer. Ya, kita tak pernah kenal, kita tak pernah berjumpa, tapi Allah bagi peluang untuk kita berjumpa. Kebetulan anak saya santri juga di Ponorogo, di Jawa Timur, Jatim. Jatim, Jawa Timur. Jadi sudah 7 atau 8 tahun dia berada di Indonesia ini, belajar daripada orang Indonesia. 3 tahun saya tidak datang ke sini kerana pandemik itu, COVID. Jadi alhamdulillah saya boleh datang ke sini semula. Esok insyaAllah pagi subuh saya akan bertolak ke Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, di sana ada seorang kawan saya yang pernah datang ke tempat saya, jadi saya nak balas kunjungan dia. Tapi nak balas kunjungan dia tu makan masa 4 tahun. Kan 4 tahun baru kita boleh jumpa. Jadi hukum belum tentu sampai, kalau tidak doakan saya sampai, insyaAllah. Jadi saya fikir ini satu keajaiban juga, satu keajaiban ataupun kita panggil satu keajaiban doa. Kita tidak tahu doa sama ada doa daripada kawan saya ataupun doa daripada saya sendiri. Kita tidak tahu, tapi dengan doa itulah pengharapan kita kepada Allah itu, kita boleh sampai ke tempat-tempat ini. Saya berdoa dan juga berjanji untuk datang ke sini kepada saudara saya Ismail. Pernah kita berkorban dulu, buat korban Aidil Adha di
tempat dia. Kali pertama saya datang dulu, dan saya kata kali kedua mungkin kita kena buat satu hubungan yang lebih rapat dengan kawan-kawan di sini, dan pihak kami ataupun pihak Ummah Care Malaysia ini, kami pun ada lembaga pendidikan di sana, tapi disebabkan oleh COVID kami tutup sementara dan nak buka balik dalam bulan 7 bulan 8 barulah kerajaan membenarkan buka balik. Jadi saya kata mungkin ada 2-3 orang daripada kawasan NTT ini yang boleh turun ke sana, anak-anak yang belajar di sana, dan sebagai satu kita panggil hubungan yang lebih panjang selepas daripada ini mungkin dengan Yayasan Al-Ummah Islamiyah ini, dan juga bersama dengan Ummah Care, dan kebetulan dan saya telah pun melantik, pihak kami telah melantik Saudara Ismail sebagai wakil Ummah Care di NTT ini. Jadi bercakap tentang doa ini, saya teringat ada seorang ulama yang besar, dia adalah Mufti Meng. Mufti Meng ini daripada Mauritius. Dia menceritakan tentang kekuatan doa. Doa seorang ibu yang anaknya sakit keras, sakit tenang, sakit keras di sini. Jadi dia tidak ada ubat. Jadi yang ada ialah ibu itu berdoa agar dia boleh berjumpa dengan seorang doktor pakar. Dan doktor pakar itu pula sangat sibuknya sehingga dia berulang-alik di Pakistan. Ini cerita mufti tu, orang mufti yang kenal, Mufti Ismail Meng nama dia. Nama macam Musa Ismail kita juga, satu Ismail kita. Jadi dia berdoa. Jadi satu ketika doktor ini naik pesawat daripada tempat yang jauh, nak pergi, tak silap saya, ke Karachi, dekat Pakistan itu. Ibu kotanya salah satunya ialah Karachi. Nak pergi ke Karachi itu, kota yang besar, tak silap saya, Karachi. Jadi dalam perjalanan itu, adik-adik semua, bapak-bapak semua, pesawatnya itu berdepan dengan cuaca yang buruk, berdepan dengan kita panggil kilat, ribu badai, dipanggil badai. Jadi kapal terbang ataupun pesawatnya itu tidak boleh lagi maju ke depan. Jadi akhirnya dia terpaksa mendarat. Tetapi doktor ini ada appointment, ada temu janji yang sangat penting di bandar Bandar Karachi ataupun Islamabad itu. Ibu kota Pakistan apa? Islamabad. Antara dua itu. Jadi nak pergi ke sana itu, dia terpaksa mendarat terlebih dahulu. Pilot kata, ataupun dia pilot lah, kata pilot kata kita tak boleh teruskan lagi penerbangan kita. Kita kena turun di sini. Kita kena turun, pesawat mesti mendarat. Kalau tidak mendarat, mungkin berlaku malapetaka ataupun kecelakaan. Jadi akhirnya pesawat mendarat oleh kerana ada appointment, dan doktor itu kepakaran dia hanya seorang saja di Pakistan itu. Dia kata dia kena pergi juga, dia kena ambil taksi daripada tempat bandara dia mendarat itu, pergi ke sana. Sebab ini appointment yang sudah lama. Nak dapat itu doktor itu pun perlu berbulan-bulan appointment baru boleh dapat. Dia kata saya ada pesakit yang kritikal, yang keras, pesakit keras, yang saya kena pergi juga. Jadi tak apa, akhirnya dia ambil taksi pun jalan. Akhirnya dia terpaksa mengharum banjir. Jadi taksi pun tak boleh pergi. Banjir pula, tadi dah badai atas, sudah angin kuat, pesawat tak boleh bergerak. Naik taksi pun sampai banjir, hujan lebat, air dia naik. Bila begitu dia tak boleh lagi, taksi dia kata tak boleh bergerak lagi. Jadi apabila dia tak boleh bergerak lagi, dia kata kepada itu supir, dia kata kita kena berhenti cari rumah, kita boleh kena solat dulu. Kita kena berhenti solat. Kan, kita nak berhenti solat, tumpang lewat untuk kita panggil pinjam tak rumah, kita panggil apa? Kita
Untuk solat ni kita bagi kita nak tumpang lah kan. Menumpang ya. Menumpang nak solat dulu. Jadi tak apa. Menumpang dia tengok ada satu rumah. Dia pun di situ, itu saja rumahnya. Berhenti lah. Berhenti kemudian dia jumpa bila sampai ke rumah itu seorang perempuan tua keluar. Seorang perempuan tu keluar. Kemudian dia kata, saya nak tumpang solat. Tak ada tempat solat. Jadi dia kata, silakan masuk bapak, masuk. Dia pun ambil wuduk. Sementara dia nak pergi solat itu di tempat yang disediakan, dia nampak seorang budak terbaring, sakit, ya, sakit. Jadi apabila solat selesai, jadi dia pun bertanya, kemudian dia ucap terima kasih kepada ibu itu. Dia kata terima kasih kerana bagi saya tumpang solat. Apa semua saya pun nak pergi, saya ada kerja di tempat yang agak jauh. Cuma saya nak tanya kepada makcik, siapa yang sakit itu? Siapa yang sakit itu? Maka makcik ini bercerita, yang sakit itu adalah anak ataupun cucunya. Saya tak ingat cerita, anak ataupun cucunya. Dia kata anak ini tidak ada seorang pun yang boleh merawat dia, kerana doktor pakar itu hanya ada seorang saja di Pakistan. Jadi doktor tadi tanya, siapa namanya? Doktor itu disebut oleh makcik itu nama, sama nama dia. Sama nama dia. Jadi dia diceritakan sakit sekian-sekian, memang itulah kepakaran dia. Jadi makcik, saya nak tanya makcik, bagaimana saya boleh sampai di sini? Sampai di sini. Jadi dia belum kenalkan diri dia. Kan? Dia kata, makcik dia kata begini, dia kata, saya sudah berusaha untuk jumpa dengan doktor ini, Khan, apa nama Khan? Ada nama yang disebut oleh mufti itu. Dia kata saya dah buat macam-macam. Bila pergi ke hospital kata doktor ini sangat sibuk. Memang tak boleh jumpa. Mesti appointment yang berbulan-bulan. Saya tidak tahu lagi macam mana saya nak jumpa dengan doktor itu. Saya tidak tahu lagi. Jadi katalah doktor itu perkenalkan diri dia. Begini makcik, doktor yang makcik mau jumpa itu saya sendiri. Saya lah nak jumpa memang susah dengan saya. Tapi saya nak tanya makcik, macam mana saya boleh jumpa dengan makcik? Saya pula nak tanya. Kan? Maka dia kata, setiap kali selepas sembahyang, saya berdoa agar anak ini boleh berjumpa dengan doktor itu. Jadi doktor ini disebut, dikenal makcik. Saya nak jumpa dengan makcik, saya terpaksa naik pesawat, nak pergi ke tempat yang sudah ada appointment berbulan-bulan. Tiba-tiba guruh, badai, pesawat terpaksa mendarat. Kemudian sudahlah badai, naik taksi pula tak boleh, harum banjir. Saya terpaksa berhenti di sini. Jadi dia kata, saya nak tanya makcik, apa rahsianya itu yang saya boleh sampai di sini? Sedangkan saya sudah ada temu janji yang lebih penting. Tiba-tiba makcik saya boleh jumpa. Maka kata makcik tadi, saya hanya berdoa saja doktor. Saya tidak ada daya upaya, saya miskin. Hanya doa saja menyampaikan saya. Jadi begitulah cerita tentang kekuatan doa ini. Kan maksudnya sekarang adik-adik, abang-abang semua, salah satu daripada cara untuk kita mendapat kasihan belas Allah ialah kita berdoa. Kita berdoa dengan penuh pengharapan Allah saja yang boleh sampaikan kita hajat kita dan sebagainya. Jadi saya ingat begitulah. Kalau tadi bapa ataupun bapa Haji Muhammad tanya, bagaimana saya boleh berjumpa? Saya pun tidak tahu. Berjumpa dengan Ustaz Saiful, berjumpa dengan Ismail, boleh berjumpa dengan Ustaz Iqan, tidak tahu. Tapi saya berdoa satu hari saya akan datang ke sini dan alhamdulillah kita boleh berjumpa di sini. Jadi semalam dalam satu perjumpaan juga saya ceritakan seorang guru saya menceritakan tentang niat, kekuatan niat, the power of niat, the power of vision, dia panggil bahasa Arab, ada bahasa Inggerisnya, dia panggil kekuatan niat ini. Bila kita nak buat sesuatu, kita kena ada satu niat yang kita fokuskan. Kita nak buat sekolah ke, nak buat apa, kita ada niat itu.
Guru saya seorang ulama yang belajar di Thailand, pondok pesantren, dan kemudian dia sambung di Madinah, belajar di Madinah. Jadi ada seorang tua, saya kebetulan cerita ini Tuan Haji, karena ada persamaan dengan Tuan Haji pergi ke haji. Orang yang pertama di sini yang pergi ke haji, ada persamaannya sedikit. Jadi apabila seorang orang kampung, orang tua pergi melawat ziarah kepada ustaz tadi, guru saya itu. Jadi pergi kemudian diraikan oleh guru saya. Guru saya bertanya kepada orang kampung itu, Pakcik sudah pergi menunaikan haji? Sudah menunaikan haji? Dia kata, Ustaz, saya orang miskin. Saya tidak ada duit, macam mana saya nak pergi Mekah? Saya tak ada duit. Saya orang miskin. Maka kata Ustaz tadi, kamu niat nak pergi haji. Ustaz, saya boleh niat saja untuk pergi haji, tapi saya tidak ada kemampuan. Saya miskin. Tak apa, kamu niat nak pergi haji. Boleh Ustaz, saya niat lah. Maksudnya dia sambil lewat itu. Tak apa, saya niat nak pergi haji Ustaz. Kemudian dijamu dengan air, makan. Ustaz dia tanya lagi, kamu sudah niat nak pergi haji? Ya Ustaz, saya sudah niat. Saya sudah niat. Jangan lupa niat nak pergi haji. Jadi kata Ustaz, niat nak pergi haji? Ya Ustaz, saya niat. Habis makan, semua sudah basuh tangan. Kamu sudah niat nak pergi haji? Oh, jadi bapak ini, ya Ustaz, saya sudah niat. Keluar daripada tempat rumah itu nak balik, nak naik kenderaan. Kamu sudah niat nak pergi haji? Ya Ustaz, saya sudah niat. Bila nak jalan kenderaan dia, Ustaz ditanya lagi, kamu betul-betul sudah niat nak pergi haji? Ya Ustaz, saya sudah niat. Baik, dia pun balik. 1 minggu kemudian ataupun beberapa minggu kemudian datang tadi orang tua tadi ke rumah Ustaz yang sama. Rumah Ustaz saya itu guru saya. Guru saya tanya, ada hajat apa ya Pakcik? Dia kata, saya nak panggil Ustaz untuk jamuan makan kenduri. Buat jamuan, buat makan-makan. Dia tanya, jamuan apa itu? Jamuan saya nak pergi haji. Jamuan saya nak pergi haji. Maka Ustaz saya tanya, guru saya tanya, cuba kamu ceritakan macam mana kamu boleh pergi haji? Macam mana kamu boleh pergi haji? Dulu kamu cakap tak ada duit? Kan? Dia kata, Ustaz, selepas saya datang rumah Ustaz suruh saya niat nak pergi haji. Berkali-kali Ustaz suruh saya niat nak pergi haji. Kan? Akhirnya saya balik, saya pun berdoa. Berdoa, ya Allah, aku nak pergi haji. Doa saya, ingatan saya, niat saya nak pergi haji. Tiba-tiba ditakdirkan Tuhan, ada seorang datang. Dia datang ke rumah saya. Nak cari orang yang dia boleh biayai pergi haji. Datang rumah saya, Ustaz. Pergi jumpa rumah saya. Dia kata, saya ada biaya untuk pilih orang yang saya boleh hantar pergi ke Mekah buat haji. Datang rumah saya. Inilah saya datang jumpa dengan Ustaz untuk jemput Ustaz pergi makan kenduri. Inilah adik-adik dan juga pakcik-pakcik dan semua kawan-kawan semua, kekuatan niat. Dalam mazhab Syafi'i ini Ustaz, kalau salah tolong betulkan. Kebanyakan bila kita buat ibadat masa solat, niatnya muqtarinan bi fi'li. Kan? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, maksudnya semasa kita angkat takbir itu beserta dengan niat kita nak solat. Mazhab Syafi'i semuanya begitulah. Jadi daripada hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa hijratuhu ila Allah wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maksudnya kalau siapa yang berhijrah kerana Allah, dia dapat pahala hijrah kerana Allah. Siapa kerana dia hijrah kerana dunia ataupun kerana perempuan, dia akan dapatlah yang dia sebab tujuan dia hijrah itu. Tapi pokoknya niat. Dia tak sama dengan mazhab-mazhab lain, mungkin dia niat lebih awal lagi. Kita masa ambil wuduk, dia dah niat nak semayang, dia tak nak semayang saja. Tak perlu lagi niat. Tetapi puasa ni niat pada waktu malam. Bukan semasa mula kita berpuasa. Malamnya kita sudah niat. Ataupun sebahagian daripada mazhab Syafi'i kata, kita boleh taklid mazhab Maliki, iaitu kita niat sebulan penuh. Kita dah boleh ikut niat sebulan penuh. Imam Syafi'i kata setiap malam
Kamu kena niat. Setiap hari, setiap malam kamu kena niat. Sebab puasa kamu sudah habis yang lepas. Itu esok puasa lain, lusa puasa lain. Jadi setiap malam kena niat. Tapi mazhab Maliki kata tak apa. 1 bulan kita niat sekaligus. Kalau lupa tak perlu lagi risau, sudah terpakai. Kan? Tetapi pokoknya ialah niat puasa itu waktu malam. Cuba kita puasa dengan kita tidak ada niat. Puasa esok jadi letih. Puasa esoknya jadi malas. Puasa esoknya jadi kurang tenaga. Itulah kekuatan niat. Sebab tu puasa ni ibadat dia agak sukar. Maka niat pada waktu malam. Jatuh saja matahari sampai sebelum keluarnya waktu subuh atau fajar sodik itu, waktu imsak itu masa untuk kita niat pada waktu malam. Kalau kita tak bangun untuk sahur pun kita sudah bertenaga untuk berpuasa. Jadi itulah maksudnya adik-adik yang Ustaz nak sampaikan ialah bila kamu belajar ini kamu ada azam. Kamu kena ada azam, kamu kena ada niat. Saya satu hari nak hafizkan Quran saya 30 juzuk hafal. Saya satu hari dengan saya belajar ini saya nak menjadi insinyur. Contohlah jurutera. Ustaz, macam mana boleh niat nak jadi insinyur? Saya belajar di sini tak belajar bahagian insinyur. Kena niat lah. Habis di sini sambung tempat yang boleh sambung insinyur. Kan? Niat saya nak jadi ketua Polri. Apa dia Polri? Kapolri. Presiden polisi. Ketua polisi. Kan? Kapolri. Kapolri. Ataupun saya nak jadi presiden Indonesia. Presiden Indonesia nampak hebat sikit Bapak. Kan? Jadi kalau nak jadi presiden Indonesia itu kena ada niat dulu. Kalau niat saya ingin menjadi gembala kambing, boleh juga. Tapi kuranglah. Bolehlah kita jadi gembala kambing. Tapi Ustaz, saya ingin jadi gembala gajah Ustaz. Boleh. Kemana? Jadi kita sudah ada setting. Dalam hidup kita sudah ada setting. Ustaz, saya tak mau kecil-kecil sama presiden itu. Ganti sama Jokowi, Pak Anies Baswedan. Saya ingin jadi wakil presiden. Jadi bila cita-citanya besar, jiwa kita menjadi besar, kerja kita menjadi besar, usaha kita menjadi besar. Nampak itu? Jadi tanam, mesti ada cita-cita dalam diri kita. Ustaz, saya sudah miskin. Bapak-bapak kata saya sudah tua Ustaz. Umur sudah 74 ya, 72 ya. 72. Sudah 72. Bagaimana saya kena ada cita-cita? Macam mana saya nak buat ini, nak jadi presiden? Mungkin tidak lagi. Tak apa. Niatnya untuk anak. Ni Ustaz Saipul boleh lagi ni masuk pemilu. Boleh jadi presiden. Tak boleh. Dia sudah buat sekolah. Jadi kalau budak sekolah macam mana mau jadi presiden lagi, masuk pemilu tak sempat. Cucu kepada cucunya, kan? Itulah. Cuma yang saya nak sampaikan ialah bagaimana kita kena ada cita-cita dan kita kena berdoa pada masa yang sama kita berusaha. InsyaAllah kita akan sampai insyaAllah. Dan mungkin satu hari Bapa ataupun Ustaz ataupun Ismail boleh sampai ke tempat saya insyaAllah. Amin ya Allah. Jadi kalau sudah tidak ada cita-cita Ustaz, saya cita-cita saya cuma sampai ke Lembata saja. Sampai Lembata lah kan, tak sampai ke tempat saya tu. Kan? Itu pun tinggi dah Ustaz, Lembata itu susah Ustaz nak pergi. Mau naik bukit, mau naik mobil, jadi supir. Kalau itu saja cita-cita kita, maka dapatlah, bukan tak dapatlah. Tapi kalau boleh cita-cita kita, saya nak pergi ke hujung dunia. Saya baca sebuah buku yang ditulis oleh Andre Hirata, Laskar Pelangi. Dia kata dia duduk di satu pulau Sumatera, ujung Sumatera. Macam mana masa kecil-kecil dia cerita sekolah dia dibuat daripada pokok lontar, daun lontar, kemudian ada bulu. Saya bayangkan, tapi ini sudah zinc, kan? Tapi dalam buku itu dia ceritakan cita-citanya ialah dia nak pergi ke satu tempat di dunia di mana matahari tidak terbenam. Dalam buku itu saya baca ada 2 buku dia tulis. Matahari tidak terbenam macam mana, kemudian ada ayam, dia sudah gambarkan. Kemudian bagaimana cita-cita itu, ini kisah benar orang Indonesia. Akhirnya dia pergi ke Jakarta dengan duit tak ada, dengan miskin keluarganya. Dia dengan kawan dia saja yang paling cerdik. Sekolah yang lain semuanya gagal semua. Dan akhirnya dia sampai, rupanya tempat itu yang dia gambarkan itu berada di Rusia. Tempat salji, tidak ada matahari yang
nampak bintang. Nah, bila dia sampai, dia sudah besar, dia tengok betul lah. Seperti mana yang digambarkan di sini pun akan sampai. Jadi insya-Allah saya doakan agar adik-adik yang ada ruang dan juga peluang yang begitu panjang, kan? Dan juga Ustaz Saiful boleh menyumbang kepada pembangunan pesantren ini, dan mungkin ada ketikanya kita boleh bekerjasama. Kebetulan namanya lebih kurang, Al-Ummah dan juga Ummah Care itu lebih kurang saja, kan? Mudah-mudahan Allah beri peluang kepada kita. Jadi saya pun tidak ada rencana nak bercakap lebih panjang lagi. Kalau panjang lagi Bapak, saya kena masuk pemilu di sini. Tak boleh cari makan pula Ismail tadi dia lawak ya, gurau-gurau saja. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi di lain waktu, lain ketika, sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tuan Haji Muhammad dan juga kepada Ustaz Saiful Ismail, kepada Ustaz Rika dan juga saudara Ismail kita, dan juga bapak-bapak yang lain atas sambutan ini yang bukanlah sebenarnya dalam perencanaan saya dan tak masuk dalam janji saya kepada Ismail pun, kan? Cuma janji saya nak datang ke sini, bukan masuk dalam perencanaan nak berjumpa dengan semua bersilaturahmi, tapi Allah telah takdirkan untuk kita berjumpa di sini. Jadi sekian saja, minta maaf ada silap salah kata-kata saya dan ucapan saya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.